Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan sambung lagi kita punya chapter masih chapter yang sama, Measures of Central Tendencies. Baik, minggu lepas kita dah belajar tentang extreme values. Okey, hari ini kita nak masuk pula cara untuk kita organize data into frequency table. Maksudnya kita nak kita diberi data, kita nak masukkan dia ke dalam jadual kekerapan di mana dia punya data-data dekat sini disimpan di dalam kelas. Okey, contoh kat sini kelas ni apa benda? 0 sampai 19. Markah 0 sampai 19. Maksudnya dia ada range. Okey, dia ada julat dia dekat sini 0 sampai 19. Sebelum ni kita tengok jadual, contoh saya bagi jadual mana tak kita buat. Ni jadual yang kita buat. Okey, dia punya data tu adalah data yang exact, data yang tepat. Contoh penggunaan 1 jam, penggunaan 2 jam, penggunaan 3 jam, penggunaan 4 jam, penggunaan 5 jam contohnya. Tetapi kali ini kita nak tengok, kita masukkan dia ke dalam jadual yang di mana jadual dia tersebut ada julat dia. Okey, ada range 0 sampai 19, 20 sampai 39, 40 sampai 59 dan sebagainya. Jadi ini dipanggil sebagai frequency table dan benda ini dipanggil sebagai kelas. Okey, kelas. Bahasa Inggeris CLASS, bahasa Melayu kelas lah, KELAS, kelas. Okey, jadi hari ni kita nak tengok benda ni, cara nak organisekan data masuk ke dalam frequency table. Seterusnya kita nak dapatkan model kelas dan juga mean berdasarkan frequency table tersebut. Okey, without further ado, kita tengok terus kepada example 15. Okay, the data on the right shows the mathematics test score for 30 Form 2 certain students in the mid-year examination. Organize data and the frequency table according to classes. Okey, jadi kat sini data ini menunjukkan markah untuk peperiksaan matematik untuk tingkatan 2 certain. Okey, ada 30 orang dan dia minta untuk kita susunkan jadual, susunkan data ni, masukkan ke dalam jadual kekerapan mengikut kelas-kelas dia yang betul lah. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Okey, jadi kita bahagikan jadual kita ni kepada 3 bahagian, iaitu ini adalah markahnya di dalam kelas yang masing-masing. Kemudian kita ada tally. Tally ni dalam bahasa Melayu adalah gundalan. G-U-N-D-A-L-A-N, gundalan. Apa benda gundalan tu? Kejap lagi saya tunjuk. Dan frekuensi ini adalah kekerapan. Okey, jadi macam mana kita nak pindahkan data ni ke sini? Mudah saja kita check by row. Okey, barisan bagi website. Okay, jadi kita tengok untuk kelas yang pertama, markah hingga 0 hingga 19. Kita dapatkan markah ini dulu, 0 hingga 19. Jadi kita tengok barisan yang pertama, ada tak 0 hingga 19. Kemudian proceed ke barisan-barisan yang seterusnya. Saya percaya benda ni kamu dah buat, kat sekolah rendah pun dah buat juga. Okey. Jadi 0 hingga 19, barisan yang pertama, 85 bukan, 12 ya, 37 bukan, 31 bukan, 47 bukan, 90 bukan. Barisan yang kedua, tak ada. Barisan yang ketiga, ada 18. Barisan yang keempat, tak ada. Barisan yang kelima ada 1. Okey, lagi sekali kita check Okey, barisan yang pertama ada 12. Barisan yang kedua tak ada yang dalam range 0 hingga 19. Barisan yang kedua ada barisan yang ketiga ada 118. Barisan yang keempat tak ada langsung. Barisan yang kelima ada 19. Jadi ada 3 kat sini. Okey, jadi kita tandakan dalam tally tu 3 barisan. 1 2 3. Okey, menunjukkan dan frekuensi kita tulis dia sebagai 3. Itu adalah tally. Okey, seterusnya kita tengok yang berada dalam julat 20 hingga 39, barisan yang pertama 20 hingga 39. Okey, ada 1, ada 2. Okey, barisan yang pertama ada 2. Okey, sebab apa saya guna bulat? Okey, saya nak membezakan yang dengan yang sebut garisan tu tadi. Okey, nak membezakan di antara kelas supaya nanti senang nak tengok kalau saya lepas data ke apa. Jadi untuk setiap kelas tu kita gunakan simbol yang berbeza-beza. Okey, 20 hingga 39 dalam barisan yang pertama ada 2. Barisan yang kedua ada 1, ada 2, barisan yang ketiga ada 1, barisan yang keempat ada 1, barisan yang kelima tak ada. Okey, jadi total ada 5 kat sini 1, 2, 3, 4, yang kelima kita buat palang. Okey, ini adalah gundalan. Okey, ini adalah frekuensi dia 5. Okey, seterusnya yang berada dalam lingkungan 40 hingga 59. Okey, dalam barisan yang pertama ada 1, barisan yang kedua ada 1, ada 2, ada 3. Okey, barisan yang ketiga ada 1. Barisan yang keempat ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Okey, barisan yang kelima ada 1, ada 2. Okey, jadi sekarang ni ada banyak kita kira balik saja tu. Ada 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 sebenarnya. Jadi kita tandakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tuliskan kat sini 11. Okey, dan 60 hingga 79. Okey, gunakan simbol lain. Tadi saya dah gunakan garis, saya dah gunakan bulat, saya dah gunakan petak. Okey, yang berada dalam 60 hingga 79. Barisan pertama tak ada. Barisan yang kedua ada 1. Barisan yang ketiga ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, 5. Okey, jadi total ada 5 kat sini. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, okey, ada 6. Okey, jadi tandakan 6 sengketan kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, benda ni nampak mudah tapi senang sangat untuk silap. Kadang-kadang kita careless, kita tak nampak, kita lalai. Jadi tolong pastikan kamu tandakan benda-benda yang kamu dah ambil masuk ke dalam jadual ni dengan simbol-simbol berikut. Okey, dan pastikan simbol-simbol tu kamu asingkan, setiap kelas ni kamu asingkan bentuk-bentuk dia supaya kamu senang nak cari kalau kamu terlepas kira. Okey, jadi antara 60 hingga 79 ada 6, tuliskan kat sini 6. Antara 80 hingga 99, okey, bentuk apa lagi nak buat? Segitiga. Okey, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Jadi total ada 4. 1, 2, 3, 4. Tuliskan kat sini 4. Okey, macam mana kita nak tahu benda ni kita buat ni betul ataupun tidak? Cara untuk kita tahu benda ni betul ataupun tidak, kita check dulu kat sini. Semua dah bertanda tak? Okey, kalau dah bertanda, kemudian next untuk kita check adalah kita kira semua total ni ada berapa. Okey, pastikan semua yang kita ada kat sini kita kena tambahkan, pastikan dia cukup dengan 30, mewakili 30 orang pelajar. Kalau kita ada 31, maksudnya wujud satu hantu dalam kelas tersebut. Okey, dah terlajak. Sepatutnya ada 30, tapi ada 31 maksudnya terlajak seorang lah. Okey, seorang tu adalah hantu, datang dari mana tak tahu, kena buat balik. Okey, ataupun tiba-tiba kamu kira ada 29, maksudnya kamu kena kira semula dan buat semula benda ini. Jadi kita tambahkan dulu, tengok betul tak? 3 tambah 5 tambah 11 tambah 6 tambah 4, tekan kalkulator dapat 29. Alamak, saya buat salah ni, kat mana saya kira salah. Okey, jadi kena kiralah balik satu persatu. Okey, yang 3 ni. Antara 0 hingga 19. Ni ada 1, ada 2, ada 3. Okey, betul dah ni? 1, 2, 3. Okey, jadi saya letak ketiga. Antara 20 hingga 39, saya letak dengan menggunakan simbol bulat tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6 sepatutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya letak kat sini 5 je. Okey, sekali lagi sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, nampak tak kat sini? Sepatutnya ada 6. Tapi saya tulis kat sini hanya 5. Jadi saya buat salah kat sini. Jadi kena tambah. Pastikan tambah satu lagi. Dan yang 5 tu kamu padam dan tulis dia sebagai 6. Okey, kita kira lagi sekali. 3 tambah 6 tambah 11 tambah 6 tambah 4. So total dia semua sekali dapat 30. Okey, pastikan kamu tak buat salah ya, kena check. Okey, macam saya buat salah. Okey, saya check semula. Okey, saya dapat detect yang ni saya tulis 5, sepatutnya ada 6. Okey, jadi betulkanlah kat situ. Maka siaplah kita punya frequency table. Pindahkan data, masukkan ke dalam jadual. Okey, kita tengok yang seterusnya, example 16. Okay, Sylvia interviewed 20 of her friends about the time they wake up in the morning during the school holidays. The findings from the interview are shown on right. Okay, Sylvia buat interview lah dekat kawan-kawan dia, 20 orang. Dia tanya, pukul apa hampa ni bangun waktu pagi, waktu cuti sekolah. Okay, ini adalah data yang didapat berdasarkan interview tersebut. Okay, jadi kita kena susun data ni, masukkan ke dalam frequency table. Okay, jadi kat sini dia letak dalam kelas-kelas dia. Yang kelas yang pertama adalah pukul 5 sampai 5.30. 5 sampai 5.29. Kelas yang kedua adalah 5.30 sampai 5.29 dan seterusnya. Okay, jadi kita kena susun data-data ni, masukkan ke sini. Jadi kita kena buat sama macam yang tadi. Dan kat bawah ni ada soalan. Nanti lah kita tengok soalan, kita penuhkan jadual dulu. Okey, jadi kita kena cari dulu yang bangun di antara pukul 5 sampai 5.29. Okey, jadi kita tanda kat sini. Ada 1, ada lagi 2. Ada 2. Okey, ada 2 je. Okey, yang ni. Yang ni. Okey, tandakan 2. 1, 2. Frekuensi dia 2. Okey, 5.30 sampai 5.59. Okey, kita check. 5.30 sampai 5.59. Okey, ada 1. Okey, guna simbol lain Okey, bulat pula. 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4. 5.30 sampai 5.59 ada 4. 1, 2, 3, 4. Labelkan kat sini sebagai 4. Pukul 6 hingga pukul 6.29. Okey, 1,
2, 3. 3, 4, 5. Ada 5 kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Tuliskan kat sini 5. Okey, kita dah guna tanda palang, kita guna X, dah guna bulat. So, kita buat petak pula. Antara pukul 6.30 hingga 6.59. Okey, ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tulis kat sini 8. Okey, pukul 7 sehingga pukul 7.29. Okey, ada seorang sahaja. Jadi yang ni nak guna simbol apa lagi? Pening dah saya. Apa lagi simbol yang ada? Okey, segitiga. Okey, kita buat simbol segitiga. Ada seorang saja. Letak kat seorang. Labelkan seorang. Okey, ingat tolong pastikan kamu cek. Yang ni pastikan semua dah bertanda. Okey, sini semua dah tanda pastikan semua dah tanda. Dan kat sini kita kena tambah. Okey, ambil kalkulator, tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 8 tambah 1. Tekan kalkulator dapat 20. Okey, kali ni saya betul. Pen saya. Okey, kali ni saya betul, tak buat salah dah. Jadi, maka betul lah saya punya jadual ini. Okey, 2 orang bangun pukul 5 sampai 5.30. 4 orang bangun di antara 5.30 sampai pukul 5.59. 5 orang bangun di antara pukul 6 sampai 6.29. 8 orang bangun pukul 6.30 hingga 6.59. Seorang bangun pukul 7 hingga 7.29. School holidays, betul ke ni bangun awal macam ni? Tak pukul 12, pukul 2 petang baru bangun kalau school holidays je tak? Okey, ni tak kisahlah. Okey, sekarang kita tengok soalannya ada. From the frequency table, answer the following questions. Okey, berdasarkan jadual yang ada ni, jawab soalan. Okey, soalan A. How many students wake up between 6 AM to 6:29? Okey, mudah sangat soalan dia ni. Yang bangun di antara pukul 6 hingga 6.29 ada 5. Tulislah jawapan di 5, 5. Okey, B. Describe the highest and lowest frequencies of the time the student wake up. Okey, yang highest frequency, paling ramai bangun pada pukul 6.30. Dan yang paling rendah, okey, dia suruh describe, maka kamu kena sekarang tulis ayat. Okey, so yang paling highest ada 8, so 8 people wake up around 6:30 to 6:59. Okay, most people wake up between 6:30 to 6:59, and one student wake up around 7 AM to 7:29 AM. Akan kena buat ayat macam tu, spesifikkan nombor dia. Okay, most people, paling ramai bangun pada pukul 6.30 hingga 6.59, paling sikit bangun pada pukul 7 pagi hingga 7.29 pagi. Okey, tulislah apa-apa ayat yang menunjukkan benda tersebut. Okey, sekarang kita nak tengok macam mana kita nak menentukan model class and mean of a set of group data. Okey, dia bagi kat kita jadual kekerapan macam tadi, kita nak tentukan mean dan juga model class. Apa yang dimaksudkan dengan model class? Model class ni, okey, ni tadi kita tahu kan, ni adalah class, betul tak? Model class maksud mode, class mode. Okey, kelas yang mempunyai kekerapan yang paling tinggi itu adalah model class. Okey, kita tengok soalan example 19 yang saya ambil daripada buku teks. Okey, saya adjust sikit soalan ni supaya dia menepati apa yang saya nak lah. Okey, the table below recorded the number of newspapers sold by different stores in a week. Okey, jadual menunjukkan jumlah newspaper ni apa? Surat khabar yang dijual di dalam kedai-kedai yang berbeza dalam masa 1 minggu. Okey, determine the model class and mean. Tentukan class mode dan juga mean. Okey, jadi yang terjual sebanyak 70 hingga 74 newspaper ada 4 kedai. Yang terjual di antara 75 hingga 79 ada 10 kedai. Yang terjual daripada 80 hingga 84 ada 8 kedai. Yang terjual daripada 85 hingga 89 ada 2 kedai. Jadi kita tengok tentang model class dulu. Okey, saya tulis kat sini model class. Model class adalah kelas yang mempunyai kekerapan ataupun frekuensi yang tertinggi. Jadi kita tengok kat sini yang mempunyai frekuensi yang tertinggi adalah kelas ini, iaitu 75 hingga 79. Jadi model kelas dia kena tulis 75, 70 hingga 79, bukan 10 ya. Jangan ambil frekuensi sebagai dia punya mode ataupun model kelas. Mode pun sama, jangan ambil frekuensi, ambil dia punya data tersebut. Okay, jadi model kelas dia adalah yang ini. Seterusnya, macam mana kita nak dapatkan mean? Okey, nak dapatkan mean, saya kena padam dulu benda ni. Okey, saya kena tuliskan paling. Okey, model kelas saya tulis sinilah. Model kelas, salah hijrah. Model kelas sama dengan 75 hingga 79. Okey, sekarang kita nak dapatkan mean. Ingat lagi tak macam mana kita buat mean sebelum ni? Okey, saya patah balik. Macam mana kita buat mean? Mana dah? Okey, ni yang kita belajar dalam video-video sebelum ni. Ni median, mana mean?
Contoh macam ni lah, kita nak dapatkan mean. Data yang sebelum ni kita nak dapatkan mean adalah kita ambil data dengan frekuensi, tambahkan dengan data dengan frekuensi, tambahkan dengan data dengan frekuensi, tambahkan dengan data dengan frekuensi. Data dekat sini bukan di dalam kelas. Jadi senang kita nak darab data terus dengan frekuensi. Tetapi untuk yang kali ini, soalan yang kita nak buat kali ini, dia punya data adalah di dalam kelas. Contoh ni kelas dia. Okey, jadi macam mana kita nak darabkan ni? 74 darab dengan 4 ni macam mana kita nak buat? Jadi yang ni kita tak boleh nak darab. Apa yang kita perlu buat adalah kita kena dapatkan midpoint data ni dulu. Yang ni kita kena dapatkan dia punya midpoint. Jadi dekat jadual kekerapan ni ataupun frekuensi table ni, kamu kena tambah lagi satu kolom. Satu kolom iaitu nama dia sebagai midpoint. Okay, tulis dia midpoint, buat kotak elok, cantik-cantik macam ni. Buatlah guna pembaris, saya tak ada pembaris, jadilah begini, tambah satu kotak. Okey, jadi kena dapatkan midpoint. Macam mana nak dapatkan midpoint ni? Okey, yang ni midpoint ni, kamu ambil nombor depan, tambahkan dengan nombor belakang, kamu bahagi 2. Simple je. Okey, ambilkan 70, tambahkan dengan 74, bahagikan dengan 2. Maka dapatlah dia punya midpoint. Okey, benda ni tekan je kalkulator. 70 tambah 74, bahagi 2, dapatlah 72. Okey, ni. Jadi, tuliskan kat sini. 72. Yang seterusnya, 75 tambah 79, bahagi 2. Tekan kalkulator, dapat 77. 80 tambah 84 bagi 2. 80 tambah 84 bagi 2. Dapat 82. Tulis kat sini. Dan yang terakhir, 85 tambah 89 dibahagikan dengan 2. Dapat 87. Okey, selesai. Sekarang kita dah dapat midpoint. Dah dapat midpoint, barulah kita boleh ambil midpoint, darabkan dengan frekuensi, tambahkan dengan midpoint, darabkan dengan frekuensi. Macam kita buat mean sebelum ni. Dah dapat jadual ni wajib dibuat je. Tak dapat jadual ni, tiba-tiba kamu dapat mean, kosong markah ya. Sebab mana tentang midpoint yang kamu kira ni? Benda ni wajib ditunjukkan sebagai jalan kerja. Okey, jadi tunjukkan mean. Okey, mean. Kamu ambil midpoint, darabkan dengan frekuensi. Contoh, kamu ambil 72, didarabkan dengan 4, ditambahkan dengan 77, darabkan dengan 10, ditambahkan dengan 82, didarabkan dengan 8, dan yang terakhir ditambahkan dengan 87, didarabkan dengan 2, dan dibahagikan dengan jumlah frekuensi yang ada. Okey, jumlah frekuensi yang ada ni semua sekali berapa? Tambahkan 4, tambah 10, tambah 8, tambah 2. Okey, saya tulis kat sini. 4 tambah 10 tambah 8 tambah 2. Ini adalah jumlah frekuensi. Okey, jadi kita selesaikan. 72 darab 4 jadi 288. Okey, tekan kalkulator ya. Ditambahkan dengan 77 darab 10, tak payah tekan kalkulator. Terus jadi 770. Ditambahkan dengan 82 darab 8. Jadi 656. Ditambahkan dengan 87 darab 2. Jadi 174. Okey, dibahagikan dengan 4 tambah 10, tambahkan dengan 8, tambahkan dengan 2. Jadi dapat 24. Okey, kemudian tambahkan yang atas. 288 tambah 770, tambahkan dengan 656, tambahkan dengan 174. Dapat 1888 dibahagikan dengan 24. Dan jawapan akhir dia, tekanlah kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia adalah 78.66666 panjang. Kamu bundakan jadi 78.67. Maka ini adalah dia punya mean. Okey, lagi sekali saya ulang, macam mana nak dapatkan mean kalau dia bagi dalam bentuk kelas macam ni. Apa yang kita kena buat adalah kita kena tambah satu kolom di tepi. Okey, kolom ni kita labelkan midpoint. Macam mana nak dapatkan midpoint untuk model kelas ni? Bukan model kelas, untuk kelas ni kamu ambil nilai dari belakang dengan nilai yang depan, tambahkan dengan nilai yang belakang, bahagikan dengan 2. Buat sama untuk yang semua, tulis midpoint kat sini. Okey, kemudian ambil midpoint, darabkan dengan frekuensi. Midpoint darabkan frekuensi. Midpoint darabkan frekuensi. Tambahkan semua tu, bahagikan dengan jumlah frekuensi dan selesaikan untuk dapatkan mean. Okey. Kita tengok contoh example 20. Okay, the table below records the height of 30 saplings observed by Umeswari in science experiment. Calculate the mean of the height of the tree. Okay, sapling ni apa? Anak benih. Okay, anak benih. Okay, jadi dia tanam anak benih, dia tengok apa yang berlaku. Dia tanam 30 anak benih dan dia tengok ketinggian anak-anak benih tersebut. Okay, ketinggian anak benih yang tumbuh di antara 5 hingga 9 cm ada 4, yang tumbuh antara 10 hingga 14 ada 5, 15 hingga 19 ada 4 dan seterusnya. Okey, jadi sekarang ni dia nak calculate the mean. Okey, saya nak tambah sikit. Calculate the determine the model class dulu. Okey, model class.
Okey, macam yang kita dah belajar sebelum ni, model kelas adalah kelas yang mempunyai frekuensi yang tertinggi. Jadi kat sini frekuensi yang tertinggi adalah 8. Jadi model kelas dia adalah 20 hingga 24. Okey, mudah. Seterusnya kita nak buat min, apa yang kita kena buat macam saya ajar tadi, kita kena buat midpoint dulu. Tambahkan satu kotak, satu kolam midpoint dan kita tulis kat tepi ni. Buatlah cantik-cantik guna pembaris saya. Begini. Jadi macam mana dapatkan midpoint? Untuk yang pertama, kita ambil 5, tambahkan dengan 9, kita bahagikan dengan 2. Tekanlah kalkulator, tak susah pun. 9 tambah 5 jadi 14, 14 bagi 2 jadilah 7. Tulis kat sini, 7. Okay, seterusnya 10 tambah 14 bagi 2 jadi 12. Okay, seterusnya 19 tambah 15 bagi 2 jadi 17. Okay, 20 tambah 24 bagi 2 jadi 22. Okey, seterusnya 25 tambah 29 bahagi 2 jadi 27. Dan yang terakhir 30 tambah 34 bahagi 2 akan jadi 32. Settle. Okey, kita dah buat kolom yang baru iaitu midpoint. Kan kita nak dapatkan min, tulis dulu min sama dengan, okey, darabkan midpoint dengan frekuensi. Tambahkan midpoint dengan frekuensi. Okey, darabkan. Saya buat dengan pen hijau lah, tak cantik yang merah. Okey, jadi 7 darabkan dengan 4. Ni midpoint darab frekuensi. Tambahkan dengan yang bawah dia pula. Okey, tambahkan dengan 12 didarabkan dengan 5. Ditambahkan dengan 17 darab 4, ditambahkan dengan 22 darabkan dengan 8, ditambahkan dengan 27 darabkan dengan 7, ditambahkan dengan 32 didarabkan dengan 2 dan dibahagikan dengan total frekuensi semua ni sekali. Okey, nak tambah tak apa, tak nak tambah tak apa. Sebab apa kata tak payah tambah tak apa? Sebab saya dah tahu jumlah dia adalah 30. Dia dah tulis kat sini. Okey, dia dah tulis kat situ, jadi tak payah tambah apa, kita tulis terus kat sini direct 30. Okey, jadi kita selesaikan yang atas, nak tekan kalkulator satu persatu. Okey, 7 darab 4 jadi 28 kat sini. Ditambahkan dengan 12 darab 5, 60. Tambahkan dengan 17 darab 4, 68. Tambahkan dengan 22 darab 8 jadi 176. Tambahkan dengan 27 darab 7, 189. Ditambahkan dengan 32 darab 2, 64. Dan dibahagikan dengan 30. Okey, jadi kita tambahkan yang atas semua sekali. 28 tambah 60 tambah 68 tambah 176 tambahkan dengan 189 tambahkan dengan 64. Okey, kita akan dapat 585 dibahagikan dengan 30. Okey, bahagikan dengan 30 dapat jawapan dia sebagai iaitu 19.5. Maka ini adalah min kita. Okey, baik, faham Kalau ada apa masalah nanti boleh tanya. Baik, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.